Surah Al-Muzammil ayat 1 sehingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Boleh tengok Wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Taala. Pada malam ni bersama kita kembali dalam kuliah kita bagi mengupas tafsir ayat-ayat berkenaan dengan hukum ataupun dikenal dengan tafsir ahkam karangan Syekh Almarhum Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, di mana pada malam ni insya-Allah kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu berkaitan dengan tafsiran daripada surah Al-Muzammil ayat 1 sehingga 10. Okey. Jadi surah Al-Muzammil ayat 1 sehingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Boleh tengok Wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam. Illa qalila, melainkan sedikit. Yakni sedikit masa. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Separuh pada waktu malam. Hu tu kembali pada waktu malam. Separuh pada waktu malam. Minhu qalila, ataupun kurang sedikit. Min aw inqus minhu qalila. Separuh malam ataupun sedikit daripada tu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ataupun lebihkan daripadanya. Maksudnya lebihkan daripada separuh malam. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya alaika, inna sanulqi, kami menurunkan kepada kamu qaulan thaqila, wahyu. Ini wahyu ataupun perintah-perintah yang thaqil, yang berat, yang tidak mampu, yang berat untuk ditanggung. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna, sesungguhnya, nasyi'atal laili, solat malam. Sesungguhnya solat dan ibadah di tengah malam tu asyaddu wat'a. Ibadah di waktu malam tu asyaddu wat'a,
lebih kuat. Lebih kuat kesannya. Wa aqwamu qila. Dan lebih tetap ataupun lebih kuat juga. Wa aqwamu qila, lebih betul bacaannya. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari sabhan tawila, mempunyai sabhan tawila, hari yang panjang. Hari yang panjang, mempunyai urusan yang banyak. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, serta tumpukanlah dengan sepenuh penumpuan. Wa tabattal ilaihi tabtila, tumpulah dengan sepenuh penumpuan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Fattakhizhu wakila, maka jadikanlah dia penjaga. Wakil, yakni penjaga. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah, sabarlah ala ma yaqulun, dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Wahjurhum, dan janganlah kamu wahjurhum, yakni jauhkan diri kamu daripada melakukan seperti mana apa yang mereka lakukan. Ini hajran jamila, iaitu balaslah dengan cara yang baik. Okey. Itu terjemahan ayat 1 sehingga 10. Minta maaf kalau ada salah sedikit kaitan dengan terjemahan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Al-muzammil, qala lughawiyun, kata pakar bahasa ataupun ahli bahasa, ahli nahwu. Al-muzammil ni maksudnya al-multafi fi thiyabi, orang yang dililitkan pakaiannya. Orang yang melilitkan pakaiannya. Pakaian ni maksudnya melilitkan dengan sesuatu lah. Wa asluhu mutazammil. Asal perkataan muzammil ni sebenarnya, asal perkataan muzammil asalnya mutazammil. Sebab itulah sesetengah qiraat, bacaan qiraat, dalam surah Muzammil dia tak sebut dia tak baca ya ayyuhal muzammil, tapi dia sebut ya ayyuhal mutazammil. Itu setengah qiraat lah, iaitu qiraat dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dan Abu Aliyah. Mereka baca dengan mutazammil, ya ayyuhal mutazammil. Tapi jumhur, termasuklah qiraat kita, qiraat Hafs an Asim, baca dengan ya ayyuhal muzammil. Tapi bacaannya, perkataan tu asalnya ada ta. Cuma disembunyikan, diidghamkan. Wa aslu mutazammil, tapi diidghamkan ta tu pada huruf zai. Sebab itulah zai tu ada muzammil, ada zai tu ada syaddah. Ada syaddah. Jadi wa kullu man iltafi bisawbihi faqad tazammala. Jadi setiap benda, orang yang melilitkan pakaiannya dipanggil dengan tazammal. Okey. Jadi wahai orang-orang yang berselimut. Jadi mereka yang muzammil ini kerana mereka melilitkan diri mereka dengan selimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit. Sedikit sini adalah maksudnya bangunlah pada waktu malam, melainkan adakan sedikit. Sedikit ni maksudnya waktu untuk rehat. Melainkan mereka yang ada sedikit masa. Maksudnya bangunlah pada waktu malam, melainkan orang yang ada sedikit masa.
Dan so, perintah ni tak termasuk pada mereka. Mereka yang ada sedikit masa tu. Orang yang ada sedikit masa, perintah ni tak tertakluk pada mereka. Bangunlah. Jadi bila disebut bangunlah, maksud ini adalah perintah. Jadi persoalan kita dalam tafsir ahkam sini, bangun malam ni hukum dia apa? Hukum dia wajib ataupun sunat. Sebab dalam ni jelas-jelas perintah. Qum. Sirah amar. Perintah. Bangunlah. Illa qalila. Melainkan mereka yang ada sedikit masa. Sedikit masa rehat. Maksudnya dia sedikit masa rehat. Jadi sudah tentulah dia tidak mempunyai masa yang lebih untuk beribadah. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Iaitu separuh daripada waktu malam kamu. Jadi barangkali ada orang yang mempunyai separuh malam. Separuh malam. Maksudnya dia mempunyai masa lah untuk rehat. Malam tu bermula daripada maghrib. Dia ada masa separuh. Biasa separuh malam orang tak tidur lagi. Biasanya lah. Suku malam pun orang tak tidur lagi. Pukul 9, 10 baru tidur. Tapi memiliki masa separuh. Awinkus minhu qalila. Ataupun kurang sedikit. Kurang sikit daripada separuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ataupun lebih sedikit daripadanya. Lebih daripada separuh. Dia memiliki masa malamnya lebih daripada separuh. Mungkin tidur awal. Mungkin masa rehat dia panjang. Warattilil Qur'ana tartila. Ataupun dan rattil, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Qala az-Zujjaj rattalal Qur'ana tartila. Yani bainahu tabyinan. Maksud rattil ni adalah menjelaskan dengan jelas. Menjelaskan dengan jelas. Wa tabyinu la yatimu illa bil izhar jami'ul hurufi wa tawfiyatuha haqqaha minal isba'. Okey. Menjelaskan dengan sempurna. Dengan tabyin di sini maksudnya tidak sempurna melainkan dijelaskan semua hurufnya. Rattil ni maksudnya bayyanahu tabyinan. Menjelaskan dengan jelas. Baca dengan jelas. Jadi salah bagi setengah orang yang mengatakan bahawa tartil ni baca lambat. Baca lambat. Sebab ada seorang imam tu ditegur oleh jemaahnya. Jemaah tu tegur. Yalah barangkali biasalah. Barangkali walaupun imam pun ada salahnya. Walaupun ustaz pun ada salahnya. Jadi semua berhak ditegur. Jadi ditegur seorang imam ni, seorang imam yang hafal Quran ni, ditegur bahawa ustaz boleh tak baca itu cepat sikit. Sebab apa? Sebab dia baca terlalu lambat. Lepas tu pada waktu subuh pula tu, jadi mengambil masa yang lama. Nak baca waktu subuh, mungkin ada hari subuh panjang. Contohnya kalau waktu awal 5.45 dah masuk, 5.50 dah masuk. Tapi ada hari lewat 6.10 baru masuk. Jadi imam ni baca lama. Jemaah tegur, ustaz baca lambat sangat. Baca terlalu lama satu terlalu lama, lepas tu lambat pula bacaan dia. Sehingga kan 6.30 pun masih tak habis lagi. Masih tak habis zikir lagi. Mungkin 6.30 tu baru habis solat. Terlalu lama. Jadi ditegur ustaz ni, ustaz kata saya baca tartil. Saya baca tartil, sunnah. Sunnah baca tartil. Kalau saya baca cepat tak sunnah. Apa jawapan? Ustaz, jadi jemaah ni mengadulah pada saya. Dia kata kan, ustaz, habis kalau dia guna sunnah ni, boleh tak? Maksudnya betul ke? Jadi jawapannya adalah, sebenarnya tartil ni bukanlah mesti lambat. Tartil ni biasanya lambat. Tapi bukan mesti lambat. Tartil tu sendiri maksudnya seperti mana yang disebutkan, bahawa tartil ni adalah melihat kepada hak-hak huruf yang perlu dipenuhi. Semua huruf
yang kita baca perlu dijaga hak dia. Perlu dijaga hak. Patut dia sebut sini, tabyinu la yutimmu illa bil izhar jami'ul hurufi. Tabyin kat sini tidak sempurna illa bi izhar, melainkan dijelaskan semua huruf. Maksudnya bukan ada betul ada salah, ada tak jelas ada jelas. Tu tak tartil. Jadi tartil di sini, tartil di sini seperti mana yang disebutkan adalah membaca Al-Quran dengan hikmah. Baik bacaannya, saksama, khusyuk dan menjaga hak-hak huruf. Dari sudut tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, tebal ataupun nipisnya huruf tu tartil. Tartil ni bukan maksud dia lambat. Sebab apa? Sebab dalam pembacaan Quran dia dah ada 3, terbahagi kepada 3 bacaan. Pertama adalah tarqiq, kedua adalah tadwir, kemudian yang 3 hadar. 3 ni bacaan yang dibenarkan ketika membaca Quran. Yang mana bacaan tarqiq, bacaan yang sangat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tarqiq. Tarqiq. Ada tak yang baca yang tu? Ada. Boleh tak? Boleh. Ataupun tadwir, baca pertengahan. Sederhana. Boleh tak? Pun boleh. Dan last sekali, hadar, laju. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Bukanlah maksudnya sunnah ni hanya baca lambat saja. Memang Nabi membaca harfan. Seperti mana dalam hadis disebutkan bahawa Sayyidina Ummu Salamah menceritakan bahawa bacaan Nabi SAW ni, Ummu Salamah mengatakan, فَإِذَا هِيَ نَتْعَةُ الْقِرَاءَةَ مُفَسَّرَةً. Membaca apabila ditanya kepada Ummu Salamah berkenaan bacaan Nabi, bentuk bacaan Nabi adalah mufassaratan. Bacaannya jelas, harfan. Maksudnya satu huruf, tiap satu huruf tu jelas bunyinya. Tu biasa. Tapi adakah itu mengatakan bahawa baca laju tak boleh? Tak. Betullah disebut bacaan Quran yang ada 3. Sebab apa? 3 ni boleh. Dari sudut kelajuan tak ada masalah. Tapi yang wajib bagi 3 ni adalah apa? Adalah tartil. Tartil wajib. Warattilil. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil ni wajib. Tartil ni adalah merangkumi semua. Bukan sahaja hukum tajwid, merangkumi semua. Baca tu dengan khusyuk. Baca tu dengan memberi hak-hak huruf tu. Tidak menyembunyikan hak ataupun tidak memanjangkan mana yang pendek ataupun mana yang tidak memendekkan mana yang panjang. Itu seperti mana kata Al-Imam Al-Jazari disebutkan dalam matanya, wa yaqra'ul Qur'ana bit-tahqiqi mal hadri wat tadwiri kullu muttaba'. Membaca Al-Quran ni bit-tahqiq, dengan lambat, muattad mal hadri, dengan laju, wat tadwir ataupun tadwir, pertengahan, ma'a husni sauti bil luhuni, dengan baiknya, eloknya bacaan ataupun suara bil luhun, luhunil Arab, dengan lahjah Arab, murattalan mujawwadan bil Arabi, dan tartil, tartil mujawwadan bil Arab, pun dengan Arab juga. Jadi dia disebut dalam matan qiraat menjelaskan bahawa yang bacaan, 3 bacaan, sama ada tarqiq, hadar ataupun tadwir, dua-dua 3 dibenarkan. Sebab apa? Sebab yang wajib tu adalah tartil. Yang wajib adalah tartil. Sebab apa kita kata, sebab apa 3 ni dibenarkan? Sebab dia memberi kemudahan kepada manusia. Memberi kemudahan kepada manusia. Sebab apa? Sebab ada orang dia perlu kepada tarqiq, dia tak boleh laju. Seperti apa? Orang yang baru belajar Quran, suruh dia laju, memang tak boleh laju lah. Baca pun baca dengan berhati-hati dan lambat tu lebih baik daripada dia baca laju dan salah. Kalau baca laju tapi banyak salah,
lebih baik dia lambat. Ataupun bagi mereka yang nak baca laju pun boleh. Baca laju ni dibolehkan, terutama bagi mereka yang mengulang-ulang Quran, orang yang hafal Quran. Boleh baca laju. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ada ramai di kalangan orang yang mengulang-ulang baca Quran, dia tak jaga tajwid. Boleh tak macam ni? Boleh juga sebenarnya. Boleh, sebab dengan syarat membaca Al-Quran tu dengan niat zikir. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baca Quran dengan niat zikir tak masalah. Kalau baca Quran dengan niat baca Quran, maka wajib. Wajib dengan tajwid. Contoh orang yang baca Quran dengan niat zikir, dia baca laju, bunyi memang tak jaga tajwid lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Laju sangat. Boleh tak? Boleh, sekiranya dengan niat zikir. Niat zikir ni contohnya apa? Contohnya bagi orang yang nak mengulang Quran. Contohnya bagi orang yang membaca doa. Boleh baca doa, baca Quran, tapi dia baca dalam bentuk doa. Contohnya baca apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tahu tak doa naik kenderaan tu? Doa naik kenderaan tu sebenarnya ayat Quran. Doa naik kenderaan tu ayat Quran, ayat 13 surah Az-Zukhruf. Siapa yang baca doa naik kenderaan tak jaga tajwid, dosa. Sekiranya dia baca itu dengan niat baca Quran. Tapi biasa orang naik kereta, dia baca doa, niat apa? Niat doa. Niat doa tu berzikir, jadi tak ada masalah. Janganlah kita hentam. Baca tu betul-betul. Baca tu lambat-lambat. Baca tu bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana. Kalau baca macam ni, salah ke tak salah? Tapi bukanlah menandakan baca laju tu tak boleh. Sekiranya dengan niat dengan niat zikir. Ada beza ke niat zikir dengan niat baca? Dia ada. Sebab niat membaca Quran telah dijanjikan dengan ganjaran 10 kali ganda. 10 ganjaran bagi mereka yang membaca setiap hurufnya. Tu niat tu tilawah. Tilawah orang yang baca Quran, niat tilawah. Setiap huruf yang dibaca tu dijanjikan dengan 10 ganjaran. Alif dengan 10, lam dengan 10, mim dengan 10. Itu niat baca. Tapi bagi orang niat zikir tidak dijanjikan dengan 10. Jadi ada beza. Jadi jangan kata tak ada beza. Sama je baca tak. Cuma bila kita sebut pasal membaca balik, membaca tadi, maka hendaklah menjaga tajwidnya, wajib. Tak kira lah laju, lambat ataupun cepat. Laju, lambat ataupun sederhana. Sebab apa? Sebab perlu. Ada orang perlu lambat sebab dia memang lambat. Dia mungkin uzur, dia mungkin berumur, baca lambat. Paksa dia baca cepat, memang tak boleh lah. Baru belajar, suruh cepat, memang tak boleh. Ataupun baca bacaan yang cepat, boleh. Bagi mereka yang hafal Quran, nak baca cepat, niat baca tapi nak cepat, boleh. Boleh baca cepat, tapi yang penting jaga tajwid. Kalau dengan kata tak nak jaga tajwid, maka dia dibenarkan dengan niat zikir. Zikir. Niat zikir ni orang perempuan pun boleh baca Quran. Bahkan ada qaul dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i membenarkan wanita yang uzur untuk baca Quran. Bukan baca. Untuk membacalah. Membaca bukan maksud tilawah, tapi baca dengan niat zikir. Boleh. Sekali pun dia membaca keseluruhan Quran. Boleh. Contohnya baca Al-Mulk. Setiap malam dia baca Al-Mulk. Tapi malam tu dia uzur. Boleh tak? Baca? Boleh. Boleh. Dengan niat zikir. Dia menjadikan Al-Mulk tu sebagai zikir malam dia. Boleh, tak ada masalah. Walaupun uzur. Dengan niat zikir lah. Dan juga apa? Dan juga tidak memegang Quran. Megang Quran tu bab lain. Membaca tu bab lain.
Yang kita sebut sini membaca dengan niat zikir. Jadi ada beza. Jadi ada orang kalau nak cepat, nak mendapat pahala bacaan, tapi nak cepat, boleh, tapi dengan syarat menjaga hak-hak hurufnya, iaitu tartil. Dan perlu juga sederhana ni. Sederhana pun perlu, terutama bagi mereka yang menjadi imam. Tidak terlalu batik, tak terlalu lambat sangat, ataupun tak terlalu cepat sangat. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalaulah dijawabnya, saya nak lambat sebab saya nak ikut sunnah tartil, jadi tak tepat. Sebab apa? Baca laju pun, baca sederhana pun boleh dikira tartil. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi imam-imam, terutama imam-imam solat jemaah, digalakkan baca dengan bacaan sederhana. Digalakkan lah. Itu cadangannya. Tak terlalu cepat. Macam Imam Maghrib itu, baca bagus. Dah betul-betul menjaga hak huruf dan sederhana. Mungkin dia nak kata sederhana sangat pun taklah. Dia slow sikit daripada sederhana. Tapi pun dikira sebagai tartil. Yang penting dikira tartil. Yang wajib, itu adalah yang wajib. Jadi tak ada masalah. Jadi bezakan antara kadar kelajuan ataupun dengan kadar kelajuan dengan tartil. Tartil ni dia bukan setakat laju. Kalau kadar laju tu lain. Kalau niat membaca dengan niat zikir pun lain. Jadi bezakan. Sebab tu kita ni bila kita beramal sesuatu, biar dengan ilmu. Biarlah dengan kefahaman fiqh. Biar kita buat tu, aku nak zikir. Jadikan niat adalah amalan zikir. Jadi bila zikir dia tidak tertakluk pada hukum tajwid dah. Tapi kalau dia baca dengan tajwid sekalipun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka itu adalah bacaan, baca laju dengan tajwid, maka itu adalah bacaan hadar, bacaan yang laju dan bertartil. Dan orang juga ada tanya, kadang imam yang laju ni, ada imam laju, dia tak tomak ninah ke? Tomak ninah ni, bila baca laju ni bukan maksud tomak ninah. Tomak ninah ni adalah pada pergerakan. Solat kita pada pergerakan. Kalau kita rokok, tomak ninah ni maksudnya asal daripada tatma'in, maksudnya tenang. Ada orang kata imam ni baca laju, tak tomak ninah, tak sah solat dia. Memang betul, tomak ninah dalam solat ni wajib. Tak tomak ninah batal. Tapi membaca tomak ninah tu bukan pada bacaan, tapi tomak ninah ni pada apa? Perbuatan. Waktu kita rokok tu, dalam hadis sebut tatma'in, hatta tatma'in, sehingga kamu berasa tenang. Lebih kurang 2 saat. Turun, lepas tu naik. Baca laju tak laju tu kita bab yang kita dah sebut tadi. Boleh baca hadar, tak ada masalah baca laju. Yang penting bertajwid. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud. Ada durasi dalam 2 saat. Sekali pun dia tak baca bacaan sujud. Bacaan sujud kan sunat. Sunat lah, tapi sunat muakkad. Rugi bagi mereka tinggal kan. Tapi kalau tak baca sah. Jangan kita kata dia cepat sangat 2 saat. 2 saat tu kalau kira tomak ninah sah je. Bacaan tu bukanlah wajib. Jadi beza kan di situ. Tomak ninah ni pun bukanlah maksudnya kelajuan dalam membaca di dalam solat. Itu maksud tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami menurunkan kepada kamu wahyu yang berat. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya nasyi'atal lail, solat dan ataupun ibadah malam kamu ni, hiya asyaddu wat'an, lebih kuat kesannya kepada jiwa. Asyaddu wat'an, dimaksud kat sini adalah asyaddu an ay asqalu 'alal musalli min sa'atin nahar. Ibadah malam ni, qiyamul lail atau kita panggil sebagai qiyamul lail, asqalu 'ala musalli, lebih memberi kesan. Para mufassirin mengatakan bahawa ayat ni asyaddu wat'an, Allah mengatakan
kepada kita, kepada kita bahawa kalau kita buat ibadah ni di waktu malam lebih memberi kesan pada hati kita. Ini kata-kata Allah SWT, asyaddu wat'a, berbanding di waktu siang, min sa'atin nahar, berbanding siang. Buat solat sunat, buat solat sunat, taubatlah contoh, pada waktu siang, ataupun buat duha, duha waktu siang dengan tahajud waktu malam. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih memberi kesan? Maka itulah yang dimaksudkan asyaddu wat'a. Seperti mana disebutkan Allahumma sydud wat'u, fal-laili waqtun naumi war-rahah. Kerana malam ni adalah waktu tidur dan istirahat. Malam ni memang sinonim, difahami bahawa ia adalah waktu berehat. Faman syughuluhu bil ibadah faqad tahmilul musyaqqatul azimah. Siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah pada waktu malam, malam ni memang jadual tidur. Tapi siapa yang menyibukkan diri dengan buat ibadah solat pada waktu tu, walaupun 2 rakaat, maka dia telah memberatkan diri dia. Jadi amalan ni, seperti mana dalam kaedah fiqh, apabila semakin berat amalan tu dibuat, semakin sukar amalan tu dibuat, semakin besar pahala ganjaran dia. Dalam kaedah fiqh. Jadi maknanya di sini asyaddu saqalan 'ala nafsi. Bila mana amalan tu semakin berat, asyaddu, atas seseorang, maka itu adalah lebih dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding amalan di waktu siang. Tapi ala kulli hal kilahuma khair. Dua-dua baik. Bukanlah kita nak kata buat ibadah pagi ni tak baik. Yang tak baik itu kalau tak buat apa-apa. Yang tak baik tu kalau tak buat apa-apa. Cuma Allah lebih suka hamba-Nya yang bersusah payah dalam nak melakukan ibadah. Bersusah payah sini bukanlah maksudnya menyusahkan diri. Anda faham kat situ? Kan bukan agama Islam ni senang. Ya, senang ni dalam nak melaksanakan syariat. Yang mana kalau dalam urusan ibadah, bersusah dalam urusan ibadah ni maksudnya melakukan masih dalam kemampuan, tapi melakukannya dalam keadaan ada beza, dalam keadaan tertentu yang membezakan di antara waktu maupun bilangan amalan tersebut. Buat 100 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat. Lebih baik, lebih afdal. Tapi dari sudut sekiranya sehingga dia mengambil hak-hak kita, sehingga kita tak berehat, sehingga kita tak memberi nafkah, semayang sunat sepanjang hari tapi sampai tak beri nafkah kepada keluarga, maka itu barulah dipanggil sebagai menyusahkan diri. Adapun kalau kita melakukannya dengan menjaga hak diri dan hak orang sekeliling kita, maka tidak ada masalah. Itu lebih disukai Allah. Jangan kita pandang buat 100 rakaat tetapi tak khusyuk, tetapi apa lagi, tak buat dengan kefahaman, jadi tak guna, lebih baik 2 rakaat. Ya, betul. Tapi mana kita tahu kalau sahabat kita tu buat dengan kefahaman ataupun tidak. Jadi kalau dia buat dengan kefahaman, tidak mengambil hak orang lain, maka itu adalah lebih baik di sisi Allah. Jadi semakin banyak amalan tu, semakin tinggi pahala dia. Wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila ay asyaddul istiqamati wastimrar. Itu lebih susah untuk istiqamah. Amalan lebih susah untuk kita buat, lebih tinggi nilai di sisi Allah. Jadi solat malam ni lebih susah berbanding solat di waktu siang. Nak buat waktu duha tu 2 rakaat, susah lagi nak buat waktu malam ni 2 rakaat waktu malam. Dan bukan saja susah nak buat, asyaddul istiqamah wastimraran. Lebih susah untuk kita istiqamah. Ini boleh, tapi esok lusa belum tentu lagi. Wa aksarul istiqamah ala nahjil haqqi was shawab. Dan bila dikata istiqamah ni adalah mestilah atas dasar, atas jalan kebenaran dan atas dasar shawab, pahala. Okey. Inna laka fin nahari sabhan tawila.
Sesungguhnya kerana sesungguhnya laka fin nahar, kamu mempunyai hari siang, sabahan tawila, hari siang yang panjang untuk kamu buat kerja-kerja. Jadi difahami bahawa siang ni adalah Allah, tiap sabhan. Qala al-mubarrad, sabhan ay taqalluban wa tasarrufan fil muhimmat, adalah satu pekerjaan yang penting. Jadi Allah memahami bahawa siang itu adalah jadual untuk kita mengerjakan urusan-urusan penting dalam kehidupan, antara kerja, kerja mencari rezeki dan sebagainya. Maka sebab itulah Allah lebih suka untuk kita mengerjakan amal soleh, memperbanyakkan amal soleh di waktu siang. Lepas tu waqala Zujjaj, berkata Zujjaj, in fataka minal laili syai'un minan naumi warrahah falaka fin nahari faraghan fasrifuhu ilaih. Kalau kita sekiranya in fataka, sekiranya kamu tidak sempat untuk beribadah pada waktu malam, minan naumi warrahah, kerana tidur ataupun berehat, falaka fil nahar, jadi kamu beribadahlah di waktu siang, faragha fasrifuhu ilaihi, pada waktu-waktu kosong di siang hari kamu. Dan berkata Ibnu Abbas, laka fin nahari faragha li naumihi wa rahatik, kalau kamu mempunyai waktu kosong banyak pada waktu siang, maka untuk kamu tidur pada waktu tu, maka bangunlah, faj'al nasyi'atal laili li ibadati, maka jadikanlah malam kamu tu untuk ibadah. Kalau malam dia tak boleh, malam tu waktu rehat sikit, maka ibadahlah di waktu siang. Tapi kalau kamu boleh menjadikan waktu-waktu kosong di waktu siang hari tu untuk kamu tidur dan rehat, maka kamu gunakan supaya kamu boleh melaksanakan ibadah di waktu malam, kerana ibadah di waktu malam itu adalah lebih afdal. Lebih afdal. Jadi ayat ni diturunkan. Cukup lah berkenaan tafsir panjang ni, tapi itu antara yang penting-penting. Ayat ni diturunkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Disebutkan jawartu bihira'in, ketika mana aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu, tiba-tiba aku diseru oleh satu suara. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, tiba-tiba Nabi baru sahaja menyelesaikan jiwari habattu fanuditu, qadaitu jiwari, selesai beribadah. Satu malam tu Nabi dah selesai ibadah, tiba-tiba Nabi diseru, dipanggil, nama Nabi SAW dipanggil. Fanazartu an yamini falam ara syai'an, aku melihat ke arah kanan, tak ada orang. Fanazartu ila shimali falam ara syai'an, aku tengok di belah kiri, tak ada orang. Fanazartu ila khalfi falam ara syai'an, tengok di belakang, tak ada. Tengok belakang, tak ada orang. Kemudian aku memandang, farafa'tu, aku memandang ke atas, lalu aku terkejut. Farafa'tu ra'si fa iza allazi ja'ani bihira'in jalisun 'alal kursi bainas sama'i wal ard, terkejut. Fajusistu minhu ru'ban, menyebabkan Nabi sangat terkejut, sehingga kata tergamam lah. Terkejut, ru'ban, kerana takut, rasa takut. Ru'ban ni maksudnya takut, tapi takut ni jangan kita pandang ia adalah satu kelemahan. Takut ni adalah lumrah manusia. Nabi berasa takut. Takut sini bukan takut pengecut. Nauzubillah, daripada kita memikirkan Nabi SAW seorang pengecut. Nauzubillah. Takut sini adalah lumrah. Melihat kebesaran Allah. Takut ni, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi takut ni bukan sesuatu yang negatif. Kalau kita sebut dalam bunyi nada negatif lah bunyinya. Nabi takut sebab melihat sesuatu benda yang ajaib. Iaitu apa? Ja'ani bihira'in jalisun al-kursi. Yang ini disebut Nabi melihat malaikat Jibril. Yang ini Jibril lah. Ala kursi, di atas kursinya bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Dan kata besarnya, Nabi melihat Jibril waktu itu dalam keadaan rupa asalnya. Sangat besar. Dan melihat terlalu besar. Apabila Nabi mendongakkan kepalanya, sehinggalah Nabi faraja'tu faqultu zammiluni. Nabi segera balik ke rumah, lalu berkata kepada isteri baginda, zammiluni, selimutkan aku. Kerana takut.
Lalu turunlah ayat ni, ya ayyuhal muzammil. Ada khilaf pandangan mengatakan yang turun pada waktu tu ya ayyuhal muddathir. Dua-duanya maksud sama. Dua-dua maksudnya wahai orang yang berselimut. Okey. Wahai orang berselimut. Maka turunlah ayat ni yang menjadi yang membawa hukum kat situ kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia membawa beberapa hukum lah. Cara khulasahnya saya tak boleh nak ulas satu persatu. Tapi secara khulasahnya apa hukum yang diturunkan daripada ayat tersebut? Pertama, di zahir ayat disebutkan kumil laila illa qalila. Bangunlah kamu pada waktu malam melainkan sedikit. Orang yang ada sedikit masa untuk berehat. Jadi orang yang banyaknya orang ada banyak masa pada waktu malam, maka bangun. Apa hukum dia kat sini? Maka hukum di sini menunjukkan, zahir ayat menunjukkan bahawa hukum wajib. Wajib untuk bangun tahajud pada waktu malam. Hukumnya kana faridatan alaihi, tapi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu lagi ba'dal amri bitahajjudi zahir fi annal wujuba min khasaisi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi, saya zahir ini Nabi memiliki satu lagi perintah wajib melebihi kewajipan yang diturunkan ke atas umat Islam, iaitu wajib tahajud. Wajib tahajud. Adapun pada awal ayat ni diturun, sahabat-sahabat juga sebenarnya diwajibkan untuk tahajud. Qad kana al-mu'minuna yusalluna ma'a Rasulillah SAW hatta warumat aqdamihim wa suqihim, sehingga bengkak kaki-kaki mereka. Awal-awal sahabat-sahabat pun turut qiyam sama sebab hukum wajib, tapi dinasahkan. Qala Ibnu Abbas kana bainahu awwalu hadza ijab bainahu nasakhu sanah. Di antara tarikh pensyariatan dengan turunnya pemansuhan setahun. Jadi selama setahun sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tahajud wajib. Sehinggalah turunlah dalil pemansuhan yang wajib tu hanyalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umat Islam, umat secara umumnya hukumnya sunat. Sunnatun muakkadun. Sunat muakkad. Okey. Hukum yang kedua. Hal tajuzu qira'atan Quran bil talhin. Okey. Berkenaan hukum membaca Quran berlagu. Apa hukum dia? Jadi ulama khilaf. Ulama la khilafu bainal ulama annal qira'atul Quran bitartil. Ulama tak khilaf dalam baca Quran tartil, semua sepakat wajib. Adapun ulama khilaf dalam mengatakan apa hukum dia bitalhin. Hukum dia melagukan Quran. Ada dua pandangan besarlah. Kalau nak sebut pandangan kecil itu banyak. Tapi dua pandangan besar. Pertama, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mazhab Ahmad mengatakan hukum makruh. Makruh. Mazhab yang kedua, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan hukum membaca Quran dengan melagukan hukum dia harus, boleh. Tapi kalau kita sebut pendapat kecil-kecil, dia ada lagi. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Dalam mazhab Maliki pun ada yang ulama katakan haram terus. Tapi kita sebut ada dua lah pendapat besar, makruh, satu lagi harus. Kedua-duanya mempunyai dalil, panjang dalil. Saya sebut satu lah. Iqra'ul Qur'an bil luhunil Arab wa aswatiha. Wa iyyakum wa luhuna ahlil kitab wal ashqi fa innahu yaji'u min ba'di aqwam yarji'una bil Qur'an tarji'. Tarji'il ghina wan nuh. La yujawazu hanajizuhum ila akhir, panjang. Ni antara dalil yang mengatakan dilarang. Dilarang. Dan ada juga dalil-dalil dalam kalangan ulama mengatakan hukum dia haram. Seperti mana kata Imam Ahmad apabila ditanya oleh seorang yang melagukan Quran, apa hukum dia? Ma ta'jabi. Kata Imam Ahmad, aku tak heran langsung pada orang yang melagukan Quran. Wal qira'atu biha bid'ah la tasma'. Bacaan macam tu bid'ah hukum dia. Jangan kamu dengar. Tak patutnya diperdengarkan. Jadi bid'ah sini, nanti saya sebut apa maksud bid'ah yang dimaksudkan dalam ni. Jadi Imam Ahmad kata makruh, tak digalakkan. Dan ada satu lagi soalan dapat kepada Imam Ahmad.
ditanyakan soalan sama. Jadi Imam Ahmad bertanya balik kepada orang yang bertanya, apa nama kamu? Ma ismuka? Apa nama kamu? Qala, kata orang yang bertanya itu Muhammad. Qala lahu ayassaruka an yuqala laka? Kamu suka tak kalau orang panggil kamu Muhammad? Suka tak? Kata Imam Ahmad. Yang itu mamdudan, dengan memanjangkan mat-matnya. Suka tak? Jadi menunjukkan bahawa tak sukanya Imam Ahmad kepada perbuatan melagukan tersebut. Tapi ada juga mazhab mengharuskan. Antara mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya. Antara hadis yang kita biasa dengar lah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum dan lain-lain. Banyak. Tak sebut, saya tak tulis sebut semua. Tapi secara kesimpulannya, Syekh Ali, Dr. Almarhum Dr. Syekh Ali As-Subuni buat kesimpulan dalam khilaf ulama' ni mengatakan bahawa secara umumnya, pertama, ulama' wajibkan tartil. Yang kedua, sebenarnya melagukan Quran ni sunat. Walaupun ada ulama kata makruh, sebenarnya dia kata makruh tu bukan disebabkan tarannum tu, bukan disebab melagukan tu, tapi disebabkan apa? Melampaui batas. Sebab ada setengah orang, ditanya, ada setengah orang yang melampaui batas. Sehingga bila dia tarannum tu, dia baca Quran tu, daripada asal 6 harakat jadi 9 harakat. Jadi tarannum macam tu lah yang sebenarnya dilarang. Tarannum macam tu yang sebenarnya hukum dia makruh, yang tidak dibenarkan. Jadi kata Syekh Ali As-Subuni, kedua-duanya sepakat. Bahkan ulama yang kata harus, seperti Imam Syafi'i pun kata kalaulah sekalipun harus tarannum, tapi kalau melanggar hak-hak huruf maka tetap diharamkan. Jadi sebenarnya mereka bersepakat, kata Imam Syekh Ali As-Subuni, benda ni khilaf sekiranya pada pembacaan tersebut. Tapi sekiranya menjaga hak-hak huruf maka tidak ada masalah. Tapi yang salah, tak kisahlah walaupun dibaca dalam solat. Boleh tak tarannum dalam solat? Boleh. Sekiranya tidak melampaui batas. Lebih. Asalnya 2 harakat je tapi dibaca 4. Jadi tak dibenarkan. Tapi yang betul-betul haram hukum dia adalah sekiranya kita bertarannum dengan lagu ajam. Tarannum ni mesti melagukan ni mestilah dengan lagu Arab. Bukan lagu Arab, dengan kaedah Arab. Dia bukan mesti 7 maqamat. Ada seorang ustaz dulu dia sebut siapa tak baca 7 maqamat ni tak sah solat dia. Tak betul. Bukan lagu Arab, bukan 7 maqamat saja. Naharwan, Bayati, Siqah, bukan tu je, banyak lagi sebenarnya. Cuma yang famous 7 lah. Tapi kalau selain itu, lagi mana dalam kaedah bahasa Arab tak ada masalah. Yang tak boleh kalau guna lagu ajam. Contohnya dia baca Quran tapi dia guna lagu rock. Dia baca Quran tapi guna lagu cindai contoh. Yang tu haram hukum dia. Ulama bersepakat mengatakan haram. Sebab apa? Sebab tarannum ni adalah alat. Ilmu tarannum ni ilmu alat. Kalau kita guna tarannum ni masa baca doa makan sekali pun tak ada masalah. Dia bukanlah mesti baca dengan tarannum tu. Sebab yang ulama mengatakan bahawa yang disuruh taghanna kat sini, melagukan ni, bukan suruh baca tarannum. Laisa minna, bukan di kalangan kami siapa yang tak melagukan. Melagukan sini bukanlah maksudnya tarannum. Siapa yang tak belajar tarannum, dia bukan di kalangan umat Nabi SAW, bukan. Yang dimaksudkan taghanna sini adalah melunakkan bacaan. Tu yang sebenarnya. Bacaan tu bukan keras sangat. Tapi melunakkan dengan burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu cukup. Pun dah termasuk taghanna yang dimaksudkan. Jadi itu akan kita kena jelas berkenaan ni. Sebab takut-takut ada yang salah faham berkenaan hadis suruhan ataupun anjuran untuk melagukan Quran. Wallahu alam, cukup setakat tu berkenaan tafsir ahkam kita pada malam ni berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Yang baik tu datang dari Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.